sekalian? Yang pertama. Yang kedua, Nabi ambil kesempatan. Oleh kerana dalam perjanjian dia, Nabi pergi ke Mekah bulan Zulkaidah tahun 7 Hijrah. Apa kita namakan? Secara nama apa? Umratul Qadha. 2,000 orang bersama Nabi pergi ke Mekah 3 hari 3 malam tak lebih. Ikut perjanjian ni sifat Nabi. Sifat Nabi, tuan-tuan. Kalau orang beriman, sifat langgar perjanjian. Orang munafik pun sama. Idza wa'ada akhlafa. Apabila mereka berjanji, mereka khianat. Ini contoh. Jadi tuan-tuan, Nabi dah 3 hari 3 malam. Orang Islam dengan ukhuwah fillah, mahabbah fillah. Sesama mereka ziarah kawan-kawan lama mereka di Mekah. Tengok kesan setahun cukup baik. Orang Mekah melihat Islam indah. Ramai pemimpin Mekah masuk Islam tahun 7 Hijrah, tuan-tuan dia. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Amru Al-As masuk Islam tahun 7 Hijrah. Dan ramai lain masuk Islam tahun 7 Hijrah. Baik, yang ketiga. Ada kesan nama ini, Nabi fokus kepada musuh ketak Islam. Siapa? Musuh ketak Islam orang Yahudi. Siapa kata Yahudi musuh ketak Islam? Allah sebut terang-terang. Kebencian mereka tidak pernah padam. Surah Al-Ma'idah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati manusia yang kuat permusuhannya, yang kuat kebenciannya kepada orang-orang yang beriman, al-yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bulan Muharram tahun 7 Hijrah, Nabi gerakkan tentera Islam 1,400 orang ke Khaybar. Dia ada beberapa checkpoint Yahudi tanah Arab, di Fidak, Padat, Wadi Qura, di Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan, satu lembah yang subuh lah. Sampai sekarang pun tuan-tuan, dia kira 70 batu untuk taruh Madinah menghalang ke arah Syam. Yahudi dia benteng sabunnya, benteng naimnya kukuh. Kalau Nabi gerak, sampai sebelum daripada bulan, sebelum daripada azan subuh. Arah Nabi dengar ada atau tidak lawan azan. Ulama sirah sebut Nabi sangat cermat untuk melupakan Allah. Kalau silap itu Nabi kita. Saya kalau ingat azan subuh, ingat cerita masa di Gaza, masa masuk belajar dunia, masa perang tuan-tuan dengan Muslim ke. Di Gaza ni, dia 2 kali azan pada pagi. Azan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan gaduh sampai subuh. Azan pertama tu Qiyam mulai mendirikan malam, baru baca Quran, baru berzikir, baru solat tabat, baru solat tahajud. Kita subuh terkejut pada sekalian. Azan kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh di mana? Ya jumpa di masjid ramai tuan-tuan. Ni pakai masjid, ibu-ibu dengan anak-anak, remaja penuh masjid. Dulu tahun 70-an, akhir tahun 60-an, masa pahaman sosialis Arabism, apa Ba'ath terkuat, PLO jadi fenomena, dipimpin oleh Abu Ammar. Masjid tak hidup, subuh sepi. Israel kata kami tidak gentar kepada pejuang Palestin selagi mana salat subuh berjemaah kamu tak selama solat Jumaat kamu. Tuan-tuan, sebab itulah Syekh Ahmad Yasin, Dr. Abdul Qadir Rayyan, tersilap, dia membangunkan tarbiyah ni di mana? Membangunkan di masjid-masjid kepada anak-anak muda. Hamas pukul itu adalah kekuatan persiapan yang buat oleh pemuda-pemuda di masjid. Tersilap, muslimin dan muslimat sekalian, Khaybar akhir kumpul tak lalu azan, maka Nabi memastikan tentera Islam kepimpinan Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh buka Masjid Khaybar, tukar kepada Sayyidina Umar. Hebat dah. Nabi panggil Al-Faruq, tak boleh buka juga. Nabi kata besok Bani Islam akan diberikan kepada orang ya Allah dan Rasul sayang padanya. Lepas salat subuh esok, lepas jemaah, Nabi paling ke belakang, tanya Aina Ali. Mana Ali? Sahabat kata duduk belakang. Sebab apa? Demam, mata kanan bekak, merah, sakit. Nabi panggil Sayyidina Ali duduk depan Nabi. Nabi ludah mata kanan sakit bekak tu, Nabi sambung dengan dia Nabi. Sembuh serta-merta tuan-tuan. Ini mukjizat. Sampai akhir umur Sayyidina Ali tak pernah kena sakit mata lagi. Ini mukjizat ada Nabi. Asyifa, penyembuh. Kita kalau sakit mata jangan main ludah tuan-tuan silap. Betul-betul free awak dia. Sayyidina Ali boleh buka ni. Dia beri Zulfikar, pedang kepada Nabi. Dia buka pintu benteng Khaybar yang kukuh.
Riwayat sebut 8 orang tak terangkat. Sayyidina Ali seorang-seorang dia boleh angkat. Gagah. Kuatnya Sayyidina Ali. Sebab itulah tok nenek kita, orang Melayu, mengabadikan kekuatan Sayyidina Ali. Apa dia? Tongkat Ali, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Ali akhirnya perang, memimpin peperangan yang hebat. Orang Islam berjuang bersungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang untuk meletakkan kalimat Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya mereka pada jalan Allah menang. 83 Yahudi berjaya dibunuh, termasuk pemimpin utama mereka yang bernama Huyai bin Akhtab berjaya dibunuh tuan sekalian. Tapi inilah saksikanlah tuan-tuan betapa jahat Yahudi. Dendam Khaybar ni tak pernah padam. Tak pernah padam, mereka kena ingat. Mereka serang Gaza, pun nama haram. Serang Gaza tu pun nama haram, tuan-tuan. Di Knesset, di Parlimen Israel, dia buat tulis tulisan ini besar-besar ni. Sejarah Perang Khaybar. Kalah hina terhadap mereka ni, kalah kepada tentera Islam. Tujuannya biar orang Yahudi sentiasa baca, pemimpin politik mereka sedar bahawa inilah kisah hina terhadap moyang mereka lawan Islam. Contohnya perang Arab Israel tahun 1967. Israel tawan Bukit Golan daripada Syria, tawan West Bank tepi barat daripada Jordan, tawan Sinai daripada Mesir. Kata ketua Parlimen Yahudi, inilah hari pembalasan Khaybar. Ingat tuan-tuan, orang Islam pun ingat. Ingat Gaza ni tuan-tuan, masa kena serang 20,000 bangunan hancur. Masjid lanak 45, lanak tu tuan-tuan. Saya duk pijuk atas runtuhan bangunan ni, dia buang lagi punya kimia dia kuat tu. Saya balik mula takut masa-masa ada sakit. Takut dah tuan-tuan. Dah. Dia kena serang teruk tuan-tuan, bukan luar pun. Gaza ni atas tu 6 km, tarik ke bawah 41 km ya. Kepadatan 1.5 juta orang. Per kilometer persegi 22,000 orang. Cuba tuan-tuan bayang. Kita duduk taman kita selesanya, tuan-tuan duduk menafah dah. Leganya sana padat pun duduk. Padat. Bom jatuh celah mana pun, dia akan meletup, dia akan kena orang tuan-tuan sekalian. Allah tuan-tuan sekalian. Bangunan separuh tu ni, budak-budak conteng, tulisan kat dinding. Conteng, tapi 4 kali majak, bukan kata mengarut. Budak Kuala Lumpur conteng juga. Rock is never die, dia tulis. Part is not dead, no women, no cry. Buat mandi tuan-tuan. Dia tulis Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad Safa Yahud. Ingat Yahudi tentang Khaybar. Ingat Yahudi tentang Khaybar. Tentera Muhammad akan datang. Ingat dia pasal perang Khaybar tuan-tuan. Saya nak sebut Yahudi jahat. Dia guna perempuan nama Zainab binti Al-Harith. Tuan-tuan, Yahudi ni dia tak boleh serang cara kasar fizikal, dia serang dalam. Mereka pernah racun Nabi. Mereka pernah sihir Nabi. Seorang kaum Yahudi nama Labid bin Aqsa. Labid, dia sihir Nabi sampai Nabi sakit, lumpuh rambut-rambut Nabi. Ini Zainab bin Al-Harith, dia panggang, dia masak dari kambing. Tuan-tuan, dia tahu Nabi suka makan kambing. Memang orang Arab ni tuan-tuan, kebiasaannya kambing ni mereka lah. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, Jordan, Syria memang sama, suka makan kambing. Tapi tuan-tuan makan kambing, Arab banyak tak pening kepala. Makanlah Mekah tak pening. Kambing kita jangan. Makan kedai mamak datang 786 tu ketuk pening kepala tuan-tuan. Kalau kata pening macam mana Ustaz? Dia kata kambing kita makan belaka. Kotak tisu makan, plastik sampah makan. Bola wanita pun dia basah juga. Itu yang pening kepala. Ada muslim dan muslim, dia sapu racun pada bahagian peha dan dihidangkan kepada Nabi. Nabi makan dengan Bishr sama sahabat.